Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah mabad. Syukran ala hadihil fursah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Teri dari semester 4 jurusan perbandingan mazhab. Ini pertanyaan yang mungkin masyhur di kalangan teman-teman. Ini sedikit berkisah sebelum masuk ke situ. Saya punya teman 3 orang di kampung yang saya ajak masuk ke Stiba. Sekarang mereka kelas 3 SMA sudah tamat. Saya ajak untuk masuk ke Stiba untuk belajar agama. Cuman dari mereka semua mau, alhamdulillah. Cuman orang tuanya yang mengatakan bahwasanya, nak, kalau engkau belajar agama nanti mau kerja di mana, seperti itu. Kalau engkau belajar agama nanti mau kerja di mana, seperti itu. Kemudian kami kasihkan analogi bahwasanya bukankah tidak sedikit dari ulama-ulama Islam yang juga memiliki harta dan sebagainya. Akan tetapi orang tua dari dia mengatakan bahwasanya jika dibandingkan dengan orang yang tidak belajar agama, maka tentu mereka lebih banyak, seperti itu. Pertanyaannya di sini, kami butuh jawaban untuk membantah argumen-argumen yang seperti ini, karena kemudian di kampung terserang teman-teman yang bergerak di bidang agama itu sangat minim, sehingga kemudian kami berupaya merangkul mereka, akan tetapi dihalangi dari keluarga sendiri, seperti itu. Jadi kami butuh argumentasi yang kira-kira bisa meyakinkan lingkungan sekitar, terutama keluarga-keluarga yang beranggapan bahwasanya orang yang belajar agama, mereka masa depannya dari segi finansial itu sempit, seperti itu. Mungkin ini, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Antum dengar pertanyaan yang akhir ini ya. Yang pertama, jangan belajar agama kerana ingin mencari harta dunia. Itu dulu. Tanah. Bersihkan itu. Kalau itu ada, rusak ilmu, tidak diberkati. Quran kata dalam suratul An'am, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka itu para anbiya, orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Dengan hidayah mereka itu engkau wahai Muhammad ikutilah. Katakanlah aku tidak meminta dari kamu habuan, upahan daripada dakwah kepada Quran ini. Ia melainkan peringatan untuk sekalian alam. Ini dahulu. Setelah ada keyakinan ini, kita belajar ilmu, Allah akan berkati. Kedua, kita yakinilah Allah kalau boleh memberi makan dan minum kepada orang yang derhaka padanya, masa akan membiarkan kematian orang-orang yang menyeru pada jalannya. Belum ada lagi saya mendengar cerita da'i yang ikhlas mati kelaparan. Saya pernah bercerita kalau di Malaysia. Cerita Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf. Abu Yusuf ini namanya Ibrahim bin Ya'qub. Abu Yusuf. Abu Yusuf ialah imam yang paling besar di dalam mazhab Hanafi setelah Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Dia adalah orang yang pertama memakai gelaran Qadhi Qudah. Qadhil Qudah. Qadhil Qudah di dalam biasa pada zaman Nabi tak ada pakai mufti, tak ada apa. Kemudian apabila kerajaan dah ada struktur pemerintahan pentadbiran pada kerajaan Bani Umayyah, mula diatur pada kerajaan Bani Abbasiyah, mula jawatan-jawatan ataupun sini dipanggil jabatan-jabatan itu diberikan. Maka ada jabatan yang pertama, posisi itu ialah Qadhil Qudah. Qadhil Qudah maksudnya ketua kepada seluruh qadhi, judge. Sini apa? Hakim. Kita pun hakim. Hakim. Ketua kepada semua hakim. Yakni hakim di atas alim, kerana undang-undangnya ialah mazhab. Ialah Qadhil Qudah. Dia panggil gelaran. He is the first. Dia adalah orang yang pertama yang memakai gelaran Qadhil Qudah. Dia tokoh besar di dalam mazhab Hanafi. Kerana dia anak murid yang paling besar Abu Hanifah. Abu Hanifah itu namanya apa? Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Sebab itu mazhab
yang terbesar dalam dunia Islam ni ialah mazhab Hanafi kerana dia pernah memerintah Abbasiyah dan juga Osmaniyah bermazhab Hanafi. Sebab tu ramai orang dalam dunia mazhab Hanafi kerana orang mazhab Hanafi memegang jabatan. Qadhi Qudah itu macam mufti dan juga mentadbir. Semasa dia kecil, ibunya seorang miskin. Jadi dia diminta pergi ke pasar, sini pasar juga, untuk mempelajari menjahit tailor. Untuk jadi tailor. Jadi apabila dia pergi ke pasar, dia lalu di masjid, dia melihat ada halaqah kuliah fiqh Al-Imam Abu Hanifah. Jadi dia masih kecil dan dia suka dengan ilmu. Dia akan tunggu dengar. Sehingga dia tak pergi ke pasar belajar. Kemudian dia datang lagi sehingga ibu dia datang, kenapa? Ibu dia, mana wang kerja? Dia kata, aku tidak pergi kerana aku hadir ke kuliah Abu Hanifah. Dia kata, Abu Hanifah itu kau jangan kira dia. Dia itu tak apalah, dia makan khubus. Arab ni ada khubus, ada raghif. Dia makan roti yang lembut, kita makan roti keras, dia ada duit. Abu Hanifah ini imam, tapi dia juga adalah merupakan seorang peniaga, businessman. Dahulu dia businessman. Sebab tu apabila orang yang telah mengubah Abu Hanifah dulu, orang yang mengubah Abu Hanifah ialah Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi tengok dia, ila aina takhtalif, kau pergi ke mana? Ila suq, aku ke pasar. Tak, kau belajar dengan ahli ilmu. Dia kata, aku tak pergi belajar ahli ilmu. Pergi belajar dengan ahli ilmu. Aku lihat keupayaan kau. Selepas itu Abu Hanifah berhenti. Dia masih berniaga, tapi menumpukan perhatian ke kelas Hamad bin Abi Sulaiman, guru Abu Hanifah, sehingga ia menjadi alim, sehingga menjadi tokoh besar. Anak muridnya Abu Yusuf ini, begitu juga datang ke kelas, ibunya tak bagi. Ibu dia kata, kalau kau pergi kelas Abu Hanifah, nanti kau tak ada makan. Apabila Abu Hanifah tengok dia tak ada, satu hari nampak dia keluar ke mana? Dia kata, ibuku memarahiku. Abu Hanifah kata, tak apa. Kau bagi tahu dia, kau belajar ilmu. Sehingga ibu dia datang berjumpa dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah menyatakan kepada dia, jika dia melazimi kelas, insya-Allah pada satu hari saya kulu faludhat ma'al khulafa. Satu hari dia akan memakan faludhat bersama dengan khulafa. Faludhat ialah satu makanan yang mahal. Dia adalah dibuat daripada duhdil fustuk. Minyak fustuk tu, entum panggil fustuk, kacang cerdik tu, pistachios tu. Apa entum? Pistachio, apa? Kacang Arab ya. Makanan yang mahal. Dia kata, nanti kamu akan makan makanan yang mahal bersama dengan khalifah. Ibu dia kata, kamu ni Abu Hanifah, apa kau cakap pasal falujat? Kami ni roti keras pun tak ada. Abu Hanifah tak apa. Hari-hari Abu Hanifah bagi duit kepada Abu Yusuf supaya bagi pada ibunya dan gunakan untuk dia dan terus belajar. Abu Hanifah bagi beasiswa kepada dia. Sehinggalah Abu Yusuf akhirnya berjaya menjadi alim besar setelah beberapa belas tahun melazimi Abu Hanifah. Sehingga apabila Abu Hanifah tidak ada, Abu Hanifah dulu menolak jabatan sebagai Qadhi Qudah. Khalifah keras dengan Abu Hanifah, dia ambil tindakan. Abu Yusuf, dia lihat itu bukan jalannya, dia mengambil jabatan itu, dia menjadi Qadhi Qudah. Satu hari ketika dia makan dengan khalifah, dihidangkan faludhat. Kata khalifah, a'tihu lil qadhi.
fa innahu qalilan ma an yusna'an lana. Bagi pada qadi, kita pun jarang-jarang dibuat faluzat ni. Bila Abu Yusuf tengok, dia kata, ini apa? Kata dia, faluzat. Tersenyum Abu Yusuf. Khalifah kata, kenapa kau tersenyum? Dia kata, tak ada apa. Kau bagi tahu. Beritahu. Dia kata, aku teringatkan guruku Abu Hanifah. Ketika ibu aku tidak benarkan aku belajar, takut tidak ada makan. Abu Hanifah kata, kau belajarlah ilmu. Nanti jika Allah kehendaki, kau akan dapat makan faluzat bersama dengan khalifah. Hari ini aku dapat makan faluzat bersama dengan khalifah. Abu Hanifah sudah tak ada. Kata khalifah, rahimallahu Aba Hanifah wa kana yara bi'aini aqlihi la bi'aini ra'sihi. Allah merahmati Abu Hanifah kerana ia melihat sesuatu dengan akalnya yang bersinar, bukan dengan matanya. Allah akan memberkati penuntut ilmu. Allah akan merezekikannya. Jika tidak kerana saya ini, walaupun bukanlah banyak ilmu, sedikit saja, terlalu sedikit nak dibandingkan. Kalau tidak kerana ilmu, saya tidak boleh berdiri juga di sini. Dan tidak pula boleh makan coto Makassar. Ilmu, walaupun sedikit, ini terlalu sedikit. Hanya kerana menghafal beberapa perkataan Quran dan hadis, dapat juga saya datang ke sini, berucap di sini dan merasai makanan Makassar dan negara-negara yang lain. Jangan takut. Jadilah penuntut ilmu. Rezeki anda dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Dengan syarat jangan belajar kerana nak cari makan. Belajar kerana Allah, rezeki akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau belajar kerana duit, tidak berkesempatan untuk menikmati ilmu, akan menggunakan ilmu untuk menyalahgunakan ilmu untuk kepentingan harta dunia. Ini sangat bahaya. Maka jadilah kita ulama yang sungguh. Mudah-mudahan ikhlaskan niat. Aku belajar kerana Allah. Aku percaya Allah akan memberi rezeki padaku. Allah telah memberikan rezeki pada penuntut ilmu agama jauh dibandingkan dengan penuntut ilmu-ilmu yang lain. Bukan ilmu lain tidak bagus. Bayangkan, penuntut ilmu agama Allah rezekikan, boleh. Dengan wang mereka, mereka tak mampu bina ini semua. Tapi wang, harta datang daripada serata dunia, boleh membina ini semua. Dan Allah berikan haibah kemuliaan ilmu. Ilmu itu ilmu. Kata Ahmad Syuqi, qum lil muallim wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna ar-rasula. A'alimta ashrafa wa ajal man yabni li qaumihi syarafa. Qum lil muallim wa fihi tabjilan. Bangun kepada guru dan berikanlah kepadanya penghormatan. Kadal muallimu an yakuna rasula. Hampirlah muallim itu menjadi rasul. Yakni dengan kemuliaan. InsyaAllah mudah-mudahan semua yang ada ini mengikhlaskan niat dan Allah akan memberikan ilmu insyaAllah. Man yuridillahu bihi khairah yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah faqihkan kepadanya agama. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmah. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmah. Allahumma 'allimna al-kitaba wa hikmah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.